Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia kasih sayangnya dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan yang kita adakan pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, doa berpanjangan buat mereka semua. Doa berpanjangan buat kita juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menghindarkan kita daripada sebarang mara bahaya, khususnya dalam suasana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, agar Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan sebaik mungkin kepada kita dan insan-insan yang kita sayang, dan sekaligus memberikan kita jalan keluar di atas segala ujian yang sedang kita tempuhi. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu 24 Julai 2021. Mari sama-sama kita memperkemaskan amal ibadat kita untuk menjadi orang yang sentiasa memanfaatkan masa yang dia ada. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa yang berbunyi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya di dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala bila bersumpah dengan manusia, dengan masa, Allah bagi tahu manusia ni semuanya rugi. Dalam keadaan itu, tuan-tuan perempuan, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ada 4 golongan yang di kalangan mereka yang rugi, ada yang tak rugi. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang berpesan-pesan pada kebaikan. Yang keempat, orang yang berpesan-pesan pada kesabaran. Jadi secara umumnya, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi tahu kepada kita manusia ni kalau dengan masa semuanya rugi. Kerana apa? Kerana manusia kebanyakannya suka kerja bertangguh ataupun tidak merancang aktiviti yang bermanfaat.
Kata Nabi SAW, dua nikmat yang selalu manusia sia-siakan. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat dan nikmat masa lapang manusia suka sia-siakan. Nikmat sihat, bila kita ada sihat, selalunya kita kurang nak hargai kesihatan itu, ya. Tapi bila dah sakit, baru kita akan rasa, ya Allah, indahnya nikmat sihat. Ya, dalam keadaan sekarang ni COVID-19, tuan-tuan puan, ya, ramai orang kehilangan nikmat sihat. Walaupun ada duit berjuta di dalam bank, tapi tak boleh nak berikan satu je, iaitu nikmat sihat. Walaupun kita kaya ataupun ada duit, tapi tak boleh nak jadikan ia sebahagian daripada asbab untuk terus kekal lama di atas muka bumi. Sebab itu, bila kita diberikan kekayaan duniawi, kita hargai nikmat hidup itu, nikmat kesihatan itu, nikmat kekayaan itu, dengan banyak memulangkan balik kebaikan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili surau An-Nur fasa 3A Seremban mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan pada pagi ini. Tuan-tuan perempuan boleh turut sama-sama menyumbang kepada tabung surau yang saya kira minta mohon admin untuk letakkan pinkan komen nombor akaun surau supaya boleh sama-sama kita memanfaatkan ruangan ini untuk mengukuhkan dana surau, menaja kuliah-kuliah agama dan membangunkan aktiviti pembangunan surau. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi emphasize, fokuskan kepada manusia bila mana dengan masa banyaknya rugi kerana tidak merancang aktiviti yang bermanfaat. Dua nikmat yang manusia suka rugikan, iaitu nikmat masa, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Nikmat sihat ialah biasa manusia kalau sihat dia rancang macam-macam, tapi bab akhirat dia kira macam, oh waktu zuhur sembahyang zuhur, oh waktu asar baru sembahyang asar, oh waktu maghrib baru, oh lupa mengaji lah. Kadang-kadang kita bab agama, tuan-tuan perempuan, kita letakkan ohnya panjang. Berbeza kalau kita buat aktiviti-aktiviti duniawi. Ya, kita akan planning pukul 4 sekarang nak pergi pasar burung, ataupun pukul 8 sekarang nak pergi pasar, nak pergi beli ikan, nak pergi beli halia, nak tengok apa ada murah, tengok nak masak apa yang sedap. Kalau bab dunia tu lebih pada perancangannya lebih teliti lah, berbanding ilmu agama. Pernah tidak kita merancang Quran ni, aku ni lama dah membaca, tapi berapa banyak aku dah hafal Quran, nampak? Ya, kita mungkin agak sedikit ketinggalan bila merancang bab agama. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah ni, iaitu masa manusia seringkali sia-siakan. Kalau kita tengok dalam sebuah tafsiran daripada Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Terima kasih pada yang hadir, pada Lin Mazlin, Tuan Haji Mak Muda, Kak Azhar, Rosna binti Umar, Asimah Madali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Puan Nurbi, Ahmad Safri, Abdul Hamid, kehadiran tuan-tuan perempuan didoakan kebaikan berpanjangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang saya maklumkan, surah An-Nur fasa 3A Seremban Selatan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan perempuan. Teruskan menyumbang, terus tekan button like dan share, dan sumbangan boleh diberikan kepada Bank Islam 050110053038. Sumbangan tuan-tuan perempuan didahului dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira, ya, kerana sumbangan inilah yang menjadi nadi kepada meneruskan aktiviti-aktiviti keagamaan, insya-Allah. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama Syria, seorang ulama tafsir di Syria. Masa saya belajar di Jordan, tuan-tuan perempuan, sempat belajar dengan beliau, ya. Di Jordan ni, bagusnya Jordan ni, dia tempat para alim ulama datang bersinggah. Kita tahu Syria dalam keadaan bergolak. Jadi ulama-ulama Syria banyak berteduh di bumi Jordan. Jordan ni sebahagian daripada bumi Syam. Kalau kita tahu Nabi suka pergi berdagang di Syam tu. Syam ni dia terdiri pada 4 negara. Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Yang dipanggil Syam tu Syria, ya, Syria. Tapi yang Nabi selalu pergi adalah di Palestin.
di Palestin. Kalau kita tengok, Nabi pernah pergi ke Abu Sufyan pernah pergi ke kota Ilya. Kota Ilya ni kota tempat pusat pemerdagangan international. Abu Sufyan pergi ke kota Ilya, jumpa Raja Herakal. Dia berkata, Raja Herakal kata, siapakah, di manakah di kalangan kamu ada bangsa Arab? Maka Abu Sufyan pun pergi, akulah orang Arab. Herakal kata, aku nak tahu siapakah Muhammad bin Abdullah. Maka Abu Sufyan pun pergi. Nak ceritanya, Syam ni tempat saya belajar tu Jordan lah. Jordan ni tempat banyak ulama-ulama disiram menumpang teduh keselamatan. Jordan memiliki dari sudut kestabilan politiknya stabil dan kekuatan ekonominya agak kukuh. Dan sempat saya berulang alik di Mafra' Aman jumpa Syekh Salah. Dia mengatakan, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Asr, demi masa itu boleh ditafsirkan seperti jus buah-buahan. Kerana dalam bahasa Arab, jus buah-buahan dipanggil asirun. Asir ni maksudnya jus buah. Baik, macam mana dia boleh kaitkan, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan masa dengan jus buah? Begitulah bagaimana nak menghasilkan masa yang berkualiti, macam mana seorang petani menghasilkan buah yang berkualiti. Zaman sekarang ni zaman durian musangking. Kita tak adalah nak buat jus buah musangking. Tak pernah kita dengar lagi jus durian musangking. Tak ada. Aiskrim adalah aiskrim musangking. Ada orang hantar ke saya, Ustaz, ni durian musangking, aiskrim durian musangking, makan Ustaz, makan. Adalah begitu. Tapi nak menghasilkan buah musangking tu, tahu tak betapa petani itu cukup cerewet dari sudut penjagaan dia. Ya, dia akan pastikan jaraknya betul, airnya cukup, penjagaan yang rapi. Ya, kalau kita tengok nak jaga mangga harum manis, dia pastikan jarak yang betul, buah yang air yang betul, baja yang betul. Dengan sabarnya lah dia menyemai pokok itu. Ya, dia tak boleh siram air, dia supply air 3 galon punya air sekali untuk tempoh setahun. Boleh tak seorang petani dia supply air pada sebatang pokok 3 tahun, dia lambakkan terus dalam sekali jirus? Tak boleh. Ataupun baja dia letakkan siap-siap untuk 3 tahun punya baja buah pun situ, baja daun pun situ, baja segala mak nenek baja diletak kat situ. Secara umumnya pokok akan mati. Tetapi petani ni punyalah sabar, dia pun buat sikit untuk apa, tuan-tuan perempuan? Untuk menghasilkan buah yang berkualiti. Terima kasih Siti Maisyarah, Puan Zainab Salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan akhirnya buah pun menjadi, kita pun petik, kita jual di pasar tani ke, pasar borong ke, pasar malam ke, depan rumah ke, jiran tetangga. Kalau di New Zealand ni dia ada buah, dia dipanggil orchard. Saya duduk di New Zealand tahun 2009 sampai 2012, sempat jadi imam di New Zealand. Di New Zealand ni subhanallah, hebat nak baca mak nenek. Di New Zealand ni subhanallah, negaranya cantik, cantik, besar, cantik. Dia lagi besar daripada Malaysia, New Zealand ni. Dan tanahnya subur. Kalau kita tengok banyak pokok-pokok yang buah-buahnya pun subur di sana. Sempat saya duduk sana 4 tahun bekerja petik buah. Nak petik buah tu dia tak boleh petik semua buah. Dia kena petik buah yang betul-betul masak je. Kalau petik buah yang tak masak, potong allowance. kan? Boleh potong allowance tu, tak tahan tu. Kan? Kita ingatkan owner tu, kedai tu tak adalah nak cek cerewet sangat. Sekali dia tengok, ni kau petik ni buah muda, potong allowance, bakul ni tak kira. Allahu Akbar. Dan tu kenangan-kenangan je lah. Nak ceritanya punyalah detail. Lepas sorting tu, lepas ambil satu bakul tu, dia bagi dalam $5. Satu bakul tu $5. Satu bakul tu $5. $5 lebih kurang dalam 5 kali 3 RM15. Sehari boleh dapat dalam 80 bakul. Kalau 80 kali 15, 8 kali 10 boleh dapat 800. Sehari boleh dapat dalam 40 bakul. 40 bakul. 40 kali RM15, 4 kali 10 dalam 400, boleh dapat RM600 sehari. Untuk kerja petik buah je. Kaya tuan-tuan puan duduk di sana. Petik buah ceri, petik buah ceri.
Sekarang ni siapa musim durian dah runtuh, durian dah runtuh, durian dah murah dah. Dia main longgok-longgok je sebakul RM10, sebakul RM10 sekarang ni. Apple New Zealand betul. Dia ada buah apple, buah peach, saya sempat kerja petik buah anggur. Dan punyalah petani ataupun owner ladang tu sangat sayang pokok dia. Dia tak nak kita petik buah-buah yang muda sebab dia tahu production tu berfasa. Dan akhirnya barulah sampai ke pasar tani, dia jual di pasar. Begitulah umpamanya masa bagi orang beriman. Orang beriman dia kena pastikan masa yang dia ada, macam mana seorang petani menjaga tapak semayan. Dari sudut perancangannya, dari sudut pantang larangnya, dari sudut backup planningnya, dari sudut pasar, dari sudut manfaat ilmu tu, masa tu. Sebagai contoh, apa kita nak capai ilmu dalam tempoh setahun? Kan? Apakah kekurangan kita ilmu kita ni? Apakah dia kita punya target nak capai bila kita ada masa, kita nak belajar apa? Gitu. Kan? Umur kita ni sama. Yalah, umur ni mungkin beza-beza, tapi 24 jam 7 hari seminggu tu sama. Tapi ada orang berhasilnya berbeza dengan penghasilan seorang ni. Seorang boleh jadi jutawan, buka kedai burger yang sama, tapi seorang tu perniagaannya biasa-biasa, seorang lagi perniagaannya menjadi jutawan. Kerana apa? Kerana yang menjadi jutawan ni dia buat kajian, dia cuba menjadi lebih baik. Hari ni aku dapat berniaga burger 8 biji je, esok aku nak target 20 biji, lusa aku nak target 30 biji. Adapun yang seorang ni lantak kamulah 5 biji pun tak apa, 10 biji pun tak apa. Jadi tidak ada tujuan, sekadar buka kedai burger. Jadi dari sudut peningkatan, yang ni dia ada research and development. Kita ni sebagai seorang manusia, kita mesti ada research and development pada masa kita. Pada masa kita ni, kita kena ada research and development. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz dari riwayat Tirmizi radhiyallahu anhu, menyatakan, Muaz menyebut, la tazula qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu 'anil arba'ah. Tidak berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar melainkan ditanya 4 soalan. Ini soalan yang semua telah pun kita makruf, Nabi beritahu lebih awal. Jadi jangan buat-buat tak tahulah. Macam kenapa kaki aku tak boleh gerak di padang mahsyar ni, ya Allah? Ni nak beritahu, Nabi dah beritahu 1400 tahun yang lampau. Sebelum kaki kita boleh berganjak cari Nabi SAW, kita mesti jawab 4 soalan. Kita mesti ada research and development pada masa kita. Aiwah cakap Jawa pagi ni. Betul lah tu, kita kena ada research and development pada masa kita ni. Kan? Kalau kita nak ada R&D pada handphone, tahu tak Note ni, iPhone ni, saya pakai iPhone ni pun, iPad ni pun Apple juga ni. Tahu tak, baru keluar iPhone 7 dah ada iPhone 8, keluar iPhone 8 ada iPhone 9, iPhone 9 keluar iPhone 10, iPhone 10 keluar iPhone 11. Sebab apa? Sebab dia punya team R&D sentiasa develop. Tuan-tuan perempuan tahu tak kenapa Nokia, handphone Nokia tak dapat pasaran? CEO Nokia kata, we have done nothing wrong. Kami tak buat salah apa-apa pun, kata CEO Nokia lah. Tetapi kita rugi, dia kata. Okay, but we lost. Sebab apa? Sebab dia tak membuat research and development. Di saat Sony dan di saat Samsung dan Apple buat R&D, Nokia sedang comfort, seronok mengaut keuntungan. Bila dia lupa yang lain ni dah potong, dia baru nak catch up, masyarakat dah pilih Apple ataupun Samsung dah untuk ni. Barulah sekarang baru naik handphone lain. Tapi nak ceritanya, jatuhnya Nokia ni kerana dia gagal nak buat R&D, research and development. Kita ni kena buat research and development pada 4 area. Yang Nabi sebut, kaki kita ni tak boleh berganjak di padang mahsyar kalau kita tak buat R&D 4 benda ni. Pertama, an umrihi fima afna. Tentang umurnya, manakah digunakan. Umur ni masa lah. Masa.
Yang kita sebut, yang Allah sebut wal asri, demi masa, demi masa, demi masa. Yang perlu kita buat research and development pada masa kita. Tahu tak, masa yang Allah beri ni, Allah akan tanya setiap saat dan ketika. Kalau kita rasa kita boleh buang masa dan kita boleh berjawab amanah masa depan Allah Ta'ala, kita boleh buang masa lah. Tapi susah. Allah akan tanya, aku bagi kamu masa yang banyak, 24 jam 7 hari seminggu. Takkan surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq pun tak hafal? Tuan-tuan nak jawab apa? Aku bagi kamu masa yang banyak, tetapi surah Al-Mulk pun kamu tak ada masa nak membaca. Apa ke hair, kata orang Perak, apa ke hair? Gitu. Allah bagi banyak masa. Allah kata aku bagi kamu banyak masa. Tapi kenapa ibadah kamu ni masih di peringkat suam-suam kuku je? Di mana kualiti solat? Di mana kualiti puasa? Aku bagi kamu nikmat mata, telinga, jantung, buah pinggang, semua ni aku bagi. Tapi takkan solat kamu macam suam-suam kuku je? Gitu. Mana masa yang aku bagi? Yang kamu tak ada nak menelaah kitab ke? Tak ada nak tengok kitab ke? Tak ada nak pergi, tak ada buat R&D masa ke? Allahu Akbar. Ya, sayang tak kalau kita ada masa, tapi masa tu tidak membuahkan keberhasilan yang luar biasa bila mana kita berada di padang mahsyar. Penyudahannya kita tepuk dahi, ya Allah, kenapalah masa aku dulu banyak di masa dunia dulu. Banyak masa yang dihabiskan dengan benda yang mengapu-rapu je. Tahu tak, menurut research, menurut kajian, ya, umat Islam ataupun manusia, orang Malaysia menghabiskan masa dengan Facebook, dengan handphone sebanyak 8 jam sehari. Dengan Facebook sahaja 2 jam. Dengan TikTok 4 jam. Allahu Akbar. Tahu tak, zaman sekarang ni research bagi tahu orang Malaysia ni spend masa hampir 4 jam sehari tengok TikTok. Tahu tak TikTok tu apa? Banyak masa menyembang ustaz. Tapi kita sembang benda yang bermanfaat lah, tak apa, ya. TikTok ni tengok orang punya persembahan. Kalau benda yang bermanfaat tak apa, tapi banyak berjoget daripada bermanfaat, tu payah cerita tu, kan. Sebab dah duduk di Negeri Sembilan ni, Seremban ni, cakap Negeri Sembilan lah. Tu payah cerita tu. Tengok TikTok ni, tengok macam-macam. Sekali buka tu dia melekat terus, apa satu persatu, benda lara lah. Sedangkan sifat orang beriman Allah sebut dalam Quran, anil lagwi mu'ridun, benda lara dijauhkan. Benda lara dijauhkan. 1. 2, perkara yang kedua yang perlu kita buat research and development, R&D, iaitu kita punya apa tuan-tuan? Wa'an syababih fima abla, tentang masa muda. Wa'an jasadih, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tentang jasadnya, tentang tenaganya, tentang mudanya. Kita buat apa? Ya, tentang muda ni, maklumlah manusia ni bila muda macam-macam dia buat. Ya, manusia bila muda dia akan buat macam-macam. Masa sihat, masa kuat, macam-macam dia buat. Tapi berakhirat letak ke belakang. Kena ada research and development tentang tenaga. Kalau ada tenaga banyak sikit, jogging 5 km ke, buat senaman dekat halaman rumah tu, sambil-sambil tu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sambil jogging keliling rumah. Sambil masak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil apa? Sambil lipat kain subhanallah walhamdulillah. Gitu. Ya, sambil marah anak boleh tak? Subhanallah, kau ni aku dah cakap dah, kenapa balik lambat? La ilaha illallah, man, kan mak suruh beli halia bukan lengkuas. Contoh kan. Kita nak marah anak pun berzikir jugalah, ya. Supaya nikmat sihat tu kita betul-betul manfaatkan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kaki anak Adam tidak berganjak di padang mahsyar adalah bila mana apa? Allah akan tanya berkenaan dengan hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqa. Nak menghasilkan individu mukmin yang berkualiti, dia mesti tengok bab harta dia.
Daripada mana dapat, mana dibelanjakan. Terima kasih pada Kak Yad. Allahumma salli ala selawat tafrijiyah sambil masak. Masya Allah, tahniah pada Puan Hazliza Mokhtar. Dah minum sopiah koko pagi ni. Terima kasih pada Kak Yad yang sudi menghantar sopiah koko kepada saya. Masya Allah, pagi-pagi dah bancuk sopiah koko. Kan Ustaz Syahid kata, kawan saya, dia kata kalau boleh ada Sofia sekali duduk sebelah minum. Allahu Akbar. Mana nak jumpa Sofia kat sebelah. Sofia koko tu lain dengan Sofia cuma kena dekat Zaujala, abang nak baca Sofia koko. Ibu kata Sofia koko boleh, jangan Sofia pula. Kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sikit seringan. Terima kasih pada Kak Yat yang sudi hantarkan Sofia koko. Baik. Apa tadi? Bab harta, min aina tasaba wa fima anfaqa. Harta mana dapat, mana belanja. Boleh tak kaya? Boleh, tak ada masalah. Sahabat semua kaya. Sahabat majoritinya kaya. 10 orang sahabat dijamin syurga, 6 orang multi-millionaire. Tapi kita kena waspada. Jangan kira membujur lalu melintang patah. Asal dapat je, kita pun sahut. Halal haram nombor 2. Bahaya tuan-tuan, ni zaman-zaman akhir zaman ni. Tak ada istilah, tak tahu pun pelaburan tu haram. Tak tahu pun investment tu haram. Tak tahu pun haram, Ustaz. Saya tahu murah aja. Saya tahu untung tinggi, murah. Ni tak boleh. Dia tak ada istilah tak tahu dah zaman sekarang. Tak valid langsung. Dulu je, oh saya tak tahu arak tu haram. Dulu boleh lah. Sekarang ni awak tengok TikTok 24 jam, takkan tak tahu pelaburan, apa beza di antara konvensional dengan Islamik. Tak tahu halal haram. Yang mungkin kita tak perasan murah dan mahal. Ya, kadang-kadang harga konvensional murah, Islamik mahal. Jadi kita ambil yang mahal, kita ambil yang murah. Kalau kita ambil yang murah, dosa lah. Ya, berdosa. Kita bukan cerita halal haram, kita bukan cerita murah ke mahal, kita cerita halal dan haram. Ya, kalau kita cerita murah dan mahal, kenapa kita kahwin? Kenapa kita sanggup habis berpuluh-puluh ribu untuk majlis perkahwinan? Sebab itu ibadat. Sebab itu ada unsur dosa pahala. Kita tak orang apa? Kita tak biarkan anak kita berzina, tak. Kita suruh dia kahwin. Sebab kita tahu zina tu haram, kahwin tu berpahala. Walaupun kahwin tu kena belanja hangusnya 30,000. Kita tak kisahkan harga tu. Kita tak kisah harga tu sebab kita tahu kita nak yang berpahala. Samalah dalam muamalat. Bila kita nak beli rumah, jangan tengok jangan tengok murah dan mahal, tengok halal haram. Kumpulkan yang halal dulu, baru buat senarai mana yang murah di kalangan yang halal. Jangan masukkan yang haram. Bila tengok yang konvensional dengan Islamik, dia bandingkan mana halal mana haram. Bila Islamik mahal, oh ini patutlah Islam tak maju, Ustaz. Islamik mahal, tengok konvensional murah. Kan? Dari sudut produk, pandailah, maksudnya adalah servis yang dia bagi ni, khidmat tu. Kita nampak mahal konvensional, murah konvensional, tapi dia ada BLR itu fluctuate, naik tinggi turun tinggi. Di saat inflasi, harga BLR dia percentage dia punya interest tu boleh naik sampai 10%. Adapun Islamik dia tak naik. Dijaga oleh bank supaya akad tu kita sama-sama pegang. 4% sampai habis pembayaran. Kalau ekonomi down sekalipun, dia bukan naik sikit, tapi bank akan pastikan dalam tempoh apa yang kita telah akad. Gitu. Kita nampak yang murah, kita tak tahu ada dosa yang terpaksa kita tanggung sampai habis pembayaran pembelian rumah tu tadi. Ya, sebab tu dalam bab harta kita kena tengok halal haramnya. Kita melabur contohnya, kita semayang tunggang langgang. Kita semayang sujud rukuk, tak sedap lah panggil solat ni tunggang langgang. Kita solat, rukuk, kita sujud. Kita pun marah, tiba-tiba tengah dalam kawasan perumahan kita ni ada seorang tu dia buka kedai arak. Acong buka kedai arak. Kita kata, Acong, you buka kedai arak, ni kawasan orang Islam tau, mana boleh buka kedai arak? Kita marah dia. Selang beberapa bulan, dia kembangkan perniagaan. Dia buka kedai jual babi. Boleh nak sebut babi? Ke kedai khinzir? Dia buka kedai khinzir.
Daging khinzir. Dia kata non halal. Tapi yelah kita tak selesa. Acong, you buka kedai babi sebelah ni, mana boleh lah. Ni semua orang Islam tahu. Arak lagi, babi lagi, you mau jadi apa? Kita marah. Selang 2-3 bulan dia buka kedai sport toto, tikam nombor ekor. Acong, ini kawasan orang Islam, mana boleh buka kedai arak. You buka kedai arak, you buka kedai babi, you buka kedai tikam nombor. You mau jadi apa? Selang beberapa bulan dia buka kedai rumah urut. Marahlah kita, ni apa ni? Rumah lah. Kita marah kita. Tapi bila sampai akhir tahun, kita masuk dalam satu pelaburan yang dah setahun masak tu, tiba-tiba dapat return 30%. Kedai babi dapat 30%. Dapat 30%. Contoh, kita pun terima kasih syarikat yang bagi saya return 30%. Kita pun kempen, melaburlah di pelaburan ni, 30% returnnya. Lepas tu kita pun Acong kata, awak Haji melabur dalam pelaburan tu ya? Yelah Acong, you mana tahu? You pun melabur juga ke? Saya tak melabur, tapi syarikat itulah bagi saya dana untuk buka kedai arak ni, kedai arak, kedai judi, kedai sport toto, kedai urut ni, dia lah yang bagi. Jadi I meniaga untung, banyak untung, I bagi dekat dia, dia bagi dekat Haji lah. Haji dapatlah apa yang saya meniaga ni. Tepuk dahi Haji ni. Astaghfirullahalazim. Aku sembahyang, solat tiang malam, pagi petang, siang malam, baca Quran. Rupa-rupanya kedai arak yang aku marah tu, akulah fundanya. Allahu Akbar. Inilah umpama orang yang tak peka duit dia melabur dalam benda halal ataupun haram. Yang lebih elok dia buat lantaklah halal ke haram, yang penting aku nak masyuk. Bila cerita masyuk langsung tak nampak ada halal haram. Kita marah orang-orang ni kedai-kedai arak jual di situ. Bersangkut lah tu. Sebab tu tuan-tuan perempuan, bab harta ni kena hati-hati, kena perhati tengok sungguh. Ya, sebab kita tak nak kita terjelepuk ke kancah kebinasaan. Ya Allah sebut, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dia tidak buat R&D pada hartanya. Bukan sekadar nak dikembangkan, tetapi nak tengok halal haram tu. Rumah urut, sport toto, sebab apa kedai arak bercambah. Kadang-kadang kita tengok 7-Eleven, KK Mart, apa lagi Speed Mart, apa lagi. Apa yang mat ni, ada arak dijual. Kita rasa terkilan tak kalau ada orang Islam yang jual di situ? Kita rasa terkilan ada anak Melayu duduk di kaunter tu tolak arak, jual rokok. Terkilan tak? Terkilan. Tapi dia ada pilihan tak? Dia tak ada pilihan. Siapa yang boleh buat pemilihan? Kan orang berkuasa lah boleh buat pilihan. Kita boleh buat pemilihan untuk tidak letakkan kedai tu di situ. Ataupun kita minta jangan jual arak. Kalau awak letak arak, saya tarik saya punya pelaburan dan masyarakat. Ya. Nampak macam mana Ustaz? Dah ini je kerja yang ada. Takkan saya nak kerja haram, paling tidak saya duduk kedai ni. Contohnya. Ya. Itulah yang berlaku ya, bila mana tengok kedai-kedai haram dijaga oleh anak-anak Islam. Jadi bab harta ni tuan-tuan perempuan kena peka, kena cakna. Kena peka dan kena cakna. Cuma ada orang tanya, apa hukumnya Ustaz? Apa hukum anak Melayu kerja di kedai-kedai yang ada jual arak Ustaz? Hukumnya harus kalau kedai tu memang bukan jual arak secara solid jual arak. Dia bukan kerja di kedai Carlsberg, dia bukan kerja di kedai Guinness Stout, dia bukan kerja di kedai Heineken. Dia kerja di sebuah kedai yang ada jual arak. Tapi kedai tu bukan tujuannya untuk jual arak. 7-Eleven ke Speedmart ke KK Mart ni bukan untuk jual arak. Tujuannya untuk beri manfaat yang lain-lain tu. Arak ni mungkinlah 0.5% ataupun 1% je kat tepi tu. Dari sudut penjualan. Hasil lain cerita, penjualan. Jadi hukumnya harus kerja di kedai-kedai ni, kecuali kalau dia ambil barang-barang tu dia buat jual beli. Dia jual scan apa tu dik? Botol Carlsberg bang. Kau tak rasa bersalah ke? Bersalah juga bang. Saya pernah pergi ke satu kedai, tengok budak, saya imam, saya pakai jubah, kopiah. Saya tengok, dia kenal saya tak kenal dia. Tapi dia tengok saya masuk tu, muka dia pucat. Pasal apa? Pasal dia tengah sorting Carlsberg dalam fridge. Saya tengok dia pun astaghfirullahalazim. Sambil tagging Carlsberg ni astaghfirullahalazim tau. Astaghfirullahalazim. Tahu tak menangisnya perasaan dia.
tengah tagging tu, dia punya tagging tu jatuh. Allahu Akbar. Takbir pula, Allahu Akbar jatuhnya. Lepas tu diangkat tu, pecah benda tagging tu pecah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar lagi, astaghfirullahalazim. Macam mana nak buat ni? Dia takut bos dia marah, takut potong gaji. Staff dia datang, supervisor datang marah dia. Kau ni terus marah-marah tu. Lepas tu dipasangkan balik. Tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula. Sambung tagging. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, menangis tak? Kita tengok menangis. Saya tengok adik tak rasa bersalah ke? Bersalah juga bang, tapi tak ada kerja lain dah. Ni je kerja ada. Tapi betul saya pesan lah, jangan lupa nanti kan cuci harta tu balik. Jadi dia kena buat nisbah harta yang dia ada. Nisbah yang dia harta, didoakan kepada Siti Maisarah. Siapa yang sakit tu nak minta doa sikit, Ustaz, doakan Maisarah diberikan kesihatan yang baik. Ustaz semalam Allah uji dengan demam sikit, doakan terus. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kalau kita bekerja ada sedikit jumlah yang haram ni, tadi saya pesan jangan lupa bersihkan duit yang digunakan, masa yang digunakan untuk tagging botol Carlsberg di kedai tadi. Jadi dia kena nisbahkan. Dalam tempoh 8 jam dia kerja sehari tu, sejam tu digunakan untuk tagging, kena sorting botol arak. Jadi dia kena bersihkan 1/8 gaji dia. 1/8 pula. Kalau 20 hari dia kerja, maksudnya 1/20. Lepas tu 1/20 tu 1/8 lagi. Dia kena nisbahkan duit yang dia dapat bandingan dengan masa yang dia kerja di kedai yang ada jual arak. Sama ada dia tagging ke, dia angkat ke, dia pergi scan untuk jual beli ke, semuanya itu dia mesti bersihkan. Pesan pada anak-anak. Sebab hidup ni kita kena tengok, kena ada R&D 4 area, research and development pada 4 kawasan. Pertama adalah masanya kena ada R&D, kedua tenaganya mesti ada R&D, yang ketiga dia punya harta kena buat research and development. Kena tengok kajian mana, tengok harta dapat pada mana yang halal dan haram, kemudian kena tengok manakah dibelanjakan. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, kaki anak Adam tidak akan berganjak di padang mahsyar. It will never move. We cannot even gerakkan seinci kaki di padang mahsyar. Kita belum cerita nak jumpa Nabi lagi, Nabi pandang tak pandang ni. Kita nak cerita boleh gerak tak boleh gerak di padang mahsyar. Nak bergerak kaki nak jumpa Nabi SAW, kita kena layak dulu bergerak. Iaitu yang keempat, siapa tahu? Yang keempat kata Nabi SAW tentang ilmunya, an ilmi. Sebab tu saya bersyukur pada surau An-Nur ni, banyak menaja kuliah-kuliah agama. Tuan-tuan perempuan, teruslah menyumbang pada surau tuan-tuan. Menyumbang pada surau, pembangunan surau, lebih-lebih lagi surau An-Nur banyak membuat tajaan untuk kuliah-kuliah agama. Para asatizah ni dia banyak jemputan tempat-tempat lain. Namun adanya surau-surau yang menjadikan platform seumpama ini tuan-tuan perempuan, boleh dapat centralize, tarik ustaz-ustaz asatizah untuk sama-sama duduk dalam majlis-majlis ilmu ni. Dengan adanya platform seumpama ini dapat kita suburkan ilmu, dapat menjawab amanah ilmu di hadapan Allah. Amanah ilmu ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, ilmu ni apa yang manfaat dia dapat. Manfaat dia dapat satu hal, manfaat dia mengalirkan dua hal. Ilmu ni jangan kita senyap je. Ilmu ni kita kena cakap ke orang. Paling kurang sampaikan satu hadis daripada Nabi SAW. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku, kata Rasulullah SAW, walaupun sepotong ayat. Pagi ni nak cakap apa? Gitu. Hari-hari kita kena ada upgrade, kena ada research and development bab ilmu. Apa yang aku nak sampaikan pada ahli keluarga ku? Kalau kita nak sampai kepada orang luar, kita ni bukannya baik sangat. Contoh, kita rasa segan takkan nak post dekat grup surau masjid, pasal aku ni pun bukan ahli surau, segan. Yang kita boleh post adalah ahli keluarga. Along Nabi SAW sebut, jagalah masa, sebab masa ni Allah akan tanya di padang mahsyar. Ataupun ulang balik hadis kita pagi ni. Ahli keluarga mak sekian, mak nak pesan pada anak mak, di padang mahsyar nanti kaki anak Adam, kaki kita ni tak boleh bergerak. Mak tak boleh tolong kamu, kamu tak boleh tolong mak, melainkan kamu kena jawab 4 soalan. Soalan pertama tentang masa, soalan kedua tentang tenaga, soalan ketiga tentang harta,
Soalan keempat tentang ilmu. Pandai-pandailah kamu nak fikir. Kan? Gitu. Sampaikan ikut level pemahaman kita lah. Ya. Kadang-kadang kita bagi hadis dengan sanad dan matan tu, orang tak appreciate, orang nak tahu apakah maksud dia. Apa dia punya gist, dia punya apa? Konten hadis tu, apa yang dia nak implement. Kadang-kadang dalam bab penyampaian hadis ni, dia mesti kalam yang jami' mani', yang sampai pada pendengar, sampai terus amal. Baik, dari sudut disiplinnya lain lah, tapi dari sudut penyampaian tu berbeza. Baik, jadi bab ilmu ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita di padang mahsyar. Ilmu yang banyak, manfaatnya pada siapa? Ataupun kita tahu ilmu itu, tapi kita buat-buat tak nampak. Kita ilmu yang ada tu kita rasa macam, alah tak apa ustaz, boleh je. Alah, benda haram benda halal ni sama je ustaz, nanti dah tua taubat lah. Berapa ramai orang yang cakap bila dah tua baru bertaubat. Berapa ramai orang bila dah tua bercakap, nanti saya bertaubat lah ustaz, nanti dah tua. Tuan-tuan tahu tak, zaman-zaman COVID-19 ni dia bukan kira tua nak kena mati. Nak cerita ni zaman-zaman COVID. Dan saya minta tuan-tuan puan doakan makcik saya, adik bongsu mak saya, baru meninggal malam tadi kerana COVID-19. Dia duduk di Shah Alam, dia kena sakit, masuk hospital seminggu sudah. Kalau siapa yang ikuti kuliah saya ada maklumkan yang makcik saya masuk hospital intubated, dan malam tadi telah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan itulah suasana COVID-19. Dia panggil COVID-19 is real, dia kata. Kan? Maksudnya ujian itu memang datang. Sebab zaman sekarang ni mati bukan tunggu sakit, mati bukan tunggu tua. Mati tidaklah syaratnya sakit, mati tidaklah syaratnya tua. Kerana zaman sekarang orang sihat pun boleh mati, orang sakit, orang yang sihat mati, orang tua pun, orang muda pun boleh mati, boleh meninggal. Tuan-tuan pergi ke kubur, tuan-tuan, cuba tengok di kubur tu. Kalau boleh lalu kubur tu tengok. Semua yang berada di kubur ni pernah ada impian, esok aku nak beramal. Tapi bila saat mati sampai, esok tu dah tak ada dah. Tak kisahlah apa juga jawatan yang pernah mereka sanjung masih hidup. Di saat mereka berada di dalam kubur, maka terputus segala-galanya. Bila mana telah mati, bila berada dalam kubur, tuan-tuan dan puan, maka tidak ada lagi lah bantuan, tidak ada lagi lah talian hayat yang boleh diharapkan, melainkan doa daripada orang yang hidup lah. Tapi mereka mengharapkan adanya esok. Allah Ta'ala sebut dalam Quran antara penyesalan manusia di dalam kubur. Qala rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, alangkah baiknya kalau kau tangguhkan umur aku sikit lagi. Untuk apa? La asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang yang soleh. Dalam tafsiran mengatakan nak berzakat dan nak menunaikan haji. Berapa ramai orang yang mati di kubur, yang meninggal di kubur, yang berada di kubur, bukan memanglah mati di kubur ustaz. Yang telah pun mati. Bagi mereka kata mereka ada hari esok. Mereka dulu itu mengatakan mereka ada hari esok. Tapi sekarang tidak ada lagi hari esok buat mereka. Melainkan kita yang hidup ini perlu ambil pengajaran. Mereka yang dah mati tidak ada hari esok. Kita ada hari esok. Bukan hari esok, kita ada hari ini. Maka manfaatkan hari ini, tuan-tuan. Mewakili barisan EJK Surau An-Nur, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan dan teruslah menyumbang kepada tabung surau, di mana Surau An-Nur sangat-sangat malu-alukan sumbangan daripada tuan-tuan perempuan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti dan program-program ilmu di Surau An-Nur. Tuan-tuan perempuan terus menyumbang dan menyokong Surau An-Nur. Jadi insya-Allah lepas PKP ni ingat nak pergi ziarah Surau An-Nur. Sebelum PKP hari tu ada nak pergi Surau An-Nur, tapi tak sempat nak pergi, tengok dah PKP. Jadi kita gunakan platform yang ada ni untuk menyampaikan kuliah dan tazkirah. Masya Allah. Tahniah kepada seluruh EJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Dan itulah 4 tadi, hadis pilihannya, iaitu Nabi pesan pada kita sebelum nak bergerak kaki di padang mahsyar, kena jawab 4 soalan. Mari sama-sama tuan-tuan kita perkemaskan amal ibadat kita. Jangan kita esok dah berada di padang mahsyar baru kita tepuk dahi. Allahu Akbar. Kenapa aku tak fokus betul-betul tentang pesanan Nabi untuk jaga 4 area of concern?
There are 4 areas of concern. 4 perkara yang mesti kita jaga, iaitu masa, iaitu tenaga, iaitu harta, iaitu ilmu yang mesti kita manfaatkan. Kena buat research and development. Research ni maksudnya kita muhasabah. Development ni apa? Kita nak ada penambahbaikan. Kalau kita pada tahun ini umur kita 45 tahun, kita tengok Quran kita 45 surah ke tidak? Atau ada tidak 45 ayat yang kita hafal dan kita tahu maksudnya, yang kita dah sampaikan pula pada orang? Kalau kita tengok umur kita berapa, jadi kita kena pandai buat timbang tara, tuan-tuan. Dalam Quran, berapa banyak ayat yang Allah suruh, berapa banyak ayat larangan dalam Quran. Maka kita perlu ada penambahbaikan. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan puan, saya kira berhenti di sini dahulu. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di atas perkongsian. Jangan lupa tekan button like dan share. Kita mungkin tak mampu nak menyumbang, tapi kita boleh tolong sebarkan. Orang yang menyebarkan kebaikan, kata Nabi SAW, ad-dal al-khair kafa'ili atau kama qala, orang yang menyampaikan sesuatu kebaikan, kalau orang lain beramal di atas penyampaiannya itu, dia dapat pahala macam orang yang melakukan itu. Kita mungkin tak cukup dana untuk sedekah, tapi kita boleh kempen tolong sumbang pada surau banyak membangunkan aktiviti keagamaan. Kita yang duduk tak semena-mena ni, duduk sambil tengok kereta, oh ni kereta Toyota, oh ni kereta Proton. Duduk di kampung kadang-kadang tengok kereta je, oh ni kereta, inilah kereta baru tu kan. Saya pesan kat mak-mak sambil-sambil tengok kereta, kira kereta di Kuala Kangsar tu, tolonglah doakan untuk anak mak sihat. Mak doakan, oh kereta boleh kira dengan jari kereta lalu depan. Kalau tidak, selalunya memang tak boleh kira kereta. Tapi sebab musim Covid ni, kereta boleh kira. Oh, kereta. Oh, inilah kereta yang baru tu. Sambil-sambil kira kereta ni, sambil-sambil tu boleh manfaatkan ilmu-ilmu agama, insya-Allah. Ya, kita sampaikan. Dapat pahala kalau orang lain menyumbang pada dana yang kita kempenkan ni. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian dan kehadiran semua. Aqulu madza tasma'un wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan lupa untuk like page surau dan tengok aktiviti-aktiviti kuliah-kuliah agama yang menyusul selepas daripada ini. Follow surau, dapat ilmu manfaat, dapatkan manfaat ilmu ini, dan insya-Allah sama-sama kita bergandingan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala dan saling mencari-cari ahli syurga yang sama-sama hadir ke taman-taman syurga ketika berada di dunia dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.